bumi. Jadi Allah bukan saja cipta, bahkan Allah menguasai. Allah tu kerajaan dia. Jadi Allah memerintah. Dan Allah tidak mengambil anak. Tak perlu nak diwariskan takhta. Subhanallah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam menguruskan kerajaan itu. Jadi Allah. Jadi cuba kita lihat hari ini dengan kajian sains. Kita tahu, boleh ukur, tuan-tuan boleh carilah. Saya tak ingatlah fakta-faktanya. Berapa saiz bumi ni, berapa diameter bumi. Kan? Berapa pula diameter bulan. Boleh tengok dalam YouTube ada animasi-animasi yang menyebabkan kita rasa teruja melihatnya. Apakah bintang yang paling kecil saiznya? Matahari pula dengan bumi tu berapa jarak dia? Satu benda yang kecil ke, satu benda yang biasa-biasa, satu benda yang hebat ke ataupun biasa je. Tuan-tuan, kita akan rasa macam apa? Kita punya otak kalau betul-betul fikir, boleh meletus. Jenuh nak mikir macam mana betapa hebatnya kejadian yang diciptakan. Sistem yang diciptakan. Yang Allah kata semua tu masih lagi di bawah langit yang pertama. Cuba bayangkan langit kedua, bagaimana pula kebesaran Allah. Yang Nabi ceritakan pada kita, syurga pula macam mana kebesaran Allah. Jadi kita ni nak dibandingkan dengan alam yang lain, macam mana saiznya. Tetapi yang paling tidak bersyukur sekali siapa? Ada makhluk Allah. Dia memegang makhluk Allah paling besar sekali. Makhluk Allah paling besar yang Allah cipta apa dia? Arash. Makhluk Allah paling besar sekali arash. Kalau matahari tu dah cukup besar, betul? Ini arash. Jauh-jauh lagi besar. Arash dengan kursi Allah pun tuan-tuan pun tahu macam mana kursi Allah. Seperti apa? Berbandingkan arash, kita campakkan sebentuk cincin ke padang pasir. Itu kursi berbanding arash. Di bawah arash tu ada malaikat-malaikat yang menanggung arash. Hebat tak malaikat tersebut? Hebat. Tapi kita yang lemah ini, yang tidak taat. Malaikat tu menanggung arash sampai kiamat. Kita Allah perintahkan, tidak laksanakan. Syukur tak kalau begitu? Yang tu kita nak fikir tu. Jadi sekarang pertama kita kena renung ialah siapa yang mencipta semua tu. Bayangkan kita dah tahu dah tentang fakta hari ni. Mudah. Kita ada ukuran, kita ada jarak antara langit dan bumi, antara planet ke planet yang lain. Soalan dia kalau kita fikir logik, guna akal kita. Mampu tak orang yang mencipta, kalau orang, dia perlu tak rehat selepas dia cipta? Kan, baru ni pun ada dalam kuliah saya sebut benda contoh yang sama. Hari sukan sekolah. Cikgu-cikgu ramai kat sini. Kalau sukan hari apa selalu buat dulu? Sabtu atau Ahad kan? Isnin tu buat apa? Sebab apa cuti? Rehat. Yang rehat tu semua kan? Bukan yang lumba lari kan? Yang menyokong pun rehat juga. Padahal dia sokong je. Penat Ustaz, sokong. Jadi kena rehat. Cuba tengok tujuh petala langit dan bumi ni. Dalam surah 50 ayat 38. Surah 50 ayat 38. Muka surat 520. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Cuba lihat terjemahan dia. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 hari.
Bayang ni cipta petala langit dan bumi. Kerja yang macam mana ni? Bukan kerja kontrak biasa kan? Subhanallah. Nak jadikan alam ini. Kalau kita fikir untuk diri kita, kederat kita ni, letih ya. Tapi Allah kata apa dia? Wama massana min lughub. Dan tiada sedikit pun menimpa kepada kami lughub. Diterjemah apa lughub? Susah payah ataupun letih. Tak ada sikit pun. Tu kalau belajar tu ma min. Lepas tu ada isim nakirah. Min tu min zaidah. Untuk menunjukkan apa dia? Pembatasan. Tidak ada sedikit pun. Apa dia? Keletihan. Maksudnya tak perlu cuti. Sebagaimana yang diklaim oleh orang Nasrani. Tak ada cuti bagi Allah. Subhanallah. Manusia je. Setiap minggu kerja 5 hari je. Nak kerja lebih boleh. Tapi OT. Triple contohnya. Allah tak perlukan semua itu. Jadi dalam masa dia cipta 6 hari tu, dia tidak perlukan rehat. Tidak ada susah payah baginya. Hebat tak? Hebat tak pemberi nikmat ni? Kenapa kita kata pemberi nikmat? Kan kita cakap Alhamdulillah tadi. Nikmat dia kita belum bincang lagi. Kita baru cerita tentang diri Allah. Sebab rukun pertama adalah kenal pemberi nikmat tersebut. Itu dari segi penciptaan. Yang kedua tadi, dari segi apa dia? Pentadbiran. Tengok ayat kursi. Surah 2 ayat 255. Surah 2 ayat 255. Muka surat 42. Tengok di hujung. Cari wala yuhituna bi syai'in. Selepas tu kita ambil. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sebenarnya keseluruhan ayat ni menunjukkan kebesaran Allah kan? Ayat kursi kan? Kita ambil nak ujung tu saya nak ambil. Wala yauduhu hifdzuhuma. Itu je nak ambil. Padahal seluruh ayat kursi tersebut menunjukkan kebesaran Allah. Allah dalam ayat ni juga Allah kata apa? Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Maksudnya lepas buat kerja tadi, mesti perlu rehat, mengantuk. Tidak ada bagi Allah. Di hujung tu Allah kata, wala yauduhu hifdzuhuma. Apa maksud dia? Dan wala yauduhu hifdzuhuma, dan dia tidak berasa berat untuk memelihara kedua-duanya. Langit dan bumi dan isinya tadi. Allah nak mengurus tadbir. Kita nak mengurus tadbir, boleh mengurus tadbir paling besar pun Malaysia. Itu pun ramai-ramai kena bantu. Tapi Allah mengurus tadbir langit dan bumi. Urusan malaikat tadi, harasnya tadi, semuanya. Sampailah ke dalam tanah sekalipun. Bagi Allah tidak ada masalah. Hebat tak pemberi nikmat ini? Kenal dulu pemberi nikmat. Sekarang yang kedua apa dia pula? Baik, Allah yang maha hebat ini, yang mencipta seluruh alam ini, dan dia mentadbir tanpa rasa penat, dan juga dia mampu mengurus tadbir kesemuanya, telah memberikan apa yang dicipta itu buat kita. Sekarang kita nak bincang tentang apa pula? Nikmat. Soalan ni ialah, kenal nikmat. Apakah nikmat daripada Rabbul Alamin? Okey, tengok dalam surah 2 ayat 21. Surah 2 ayat 21 22. Surah 2 ayat 21. Ke surat 4.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuba lihat dulu terjemahan dia. Wahai manusia, abdikanlah diri oleh kamu kepada siapa? Rabb. Apa maksud Rabb tadi kita terjemah? Cipta dan memerintah. Di sini Allah mudhafun ilaihkan dia kepada kamu, yang mencipta dan memerintah kamu. Kita ni sebahagian daripada ciptaan dia. Ingatkan petala langit dan bumi saja, termasuk kita ini. Kemudian orang-orang yang sebelum kamu, nenek moyang kamu dahulu, yang telah merasai nikmat-nikmat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Lepas Allah terangkan lagi siapakah dia sebagai Rabb itu. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Siapa Rabb kamu itu? Iaitu yang telah menjadikan bagi kamu. Maksud dia apa dia? Apa yang Allah jadikan bumi itu bagi kamu. Tadi 2 ayat ataupun 4 ayat yang pertama kita bincang, Allah cerita tentang apa dia? Dia yang mencipta langit dan bumi. Sekarang dalam ayat ini Allah ceritakan nikmat. Apa dia? Yang Allah ciptakan langit dan bumi itu Allah jadikan untuk kamu. Special tak manusia? Langit yang bumi yang besar tu kalau kita kata kalau kita uruskan memang tak boleh. Rupanya Allah ciptakan untuk kamu. La tu untuk kamu. Jadi sekarang ni apakah nikmat yang diberikan oleh Rabb kita? Langit dan bumi tu untuk kita pakai. Bukan cipta saja-saja. Ada orang dia ada kereta, dia memiliki kereta. Kereta Ferrari dia ada. Boleh tak kita naik suka-suka hati? Tak boleh lah. Itu dia punya. Tapi Allah kata apa sekarang ni? Langit dan bumi yang diciptakan ni untuk kamu. Bukan kereta Ferrari saja ni, semua langit dan bumi ni. Yang mana bumi itu Allah jadikan bagi kamu dalam keadaan ia terhampar, terhidang begitu. Firasyan terhampar, macam kapet tu kita hamparkan. Jadi terhidang nak kita pakai. Dan langit sebagai apa dia? Bumbung. Bumbung buat kamu. Atap. Dan di bawah bumbung itu turunnya air. Wa anzala minas sama', Allah turunkan daripadanya air. Lalu tumbuhlah dengannya buah-buahan sebagai rezeki. Siapa punya? Lakum, bagi kamu. Kesan dia apa dia kesan dia? Kesan dia itulah jalan kesyukuran. Apa Allah kata kat situ? Fala taj'alu lillahi andadan. Apa bukti kita bersyukur kalau begitu sedar yang semua Allah bagi? Jangan menyekutukan Allah. Jangan mengadakan tandingan buat Allah, iaitu sekutunya dalam kita menyembah. Jadi kita dah nampak sekarang yang Allah cipta langit dan bumi itu untuk siapa gunanya? Untuk kita gunakan. Tapi jalan apa? Jalan pengabdian diri. Tu Allah kata, ya ayuhan nas, u'budu. Abdikan diri kamu kepada Allah. Maksud abdi tu apa dia? Taatlah. Mengabdikan diri kepada Allah tu maksudnya apa dia? Mentaati Allah. Tapi dia dapat langit dan bumi dalam kenikmatan hidupnya. Tapi dia lupakan Al-Quran. Dia tak pedulikan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni perintah Allah kan. Kalau macam matahari dan bumi, dia beredar pada orbit masing-masing,
dengan wahyu dan perintah Allah kepada mereka terus. Adapun manusia duduk ke atas muka bumi ni nak buat apa, nak cakap apa, wahyunya adalah Al-Quran. Ini perintah Allah sekarang. Jadi manusia lupakan. Jadi patut tak begitu? Padahal dia kecil je. Langit dan bumi yang lagi besar tu pun Allah cipta untuk dia. Jadi cuba tengok pula dalam surah-surah lain tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi. Bila kita kata Allah hamparkan bumi. Apa yang maksudkan Allah hamparkan bumi? Tengok dalam surah 16. Ayat 5, 6. Surah 16 ayat 5 hingga 6. Ke surat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Cuba perhati terjemahan ayat ni apa Allah kata. Dan bintang. Binatang. Dan dialah yang menciptakan binatang ternakan untuk siapa? Bila Allah bentangkan bumi itu, haiwan ternak tu Allah letak di mana? Di bumi. Ini huraian kepada wallazi ja'ala lakumul arda firasyan tadi. Allah hamparkan bumi ini dalam keadaan bagaimana? Ada haiwan ternak yang Allah ciptakan. Sebagai apa? Kita tengok ayat ni Allah kata, bagi kamu fiha dif'un. Bagi kamu adalah benda yang boleh memanaskan kamu. Ada orang dengan kulit lembu, dengan bulunya, biri-biri, dia buat apa? Buat selimut, buat pakaian. Lebih-lebih lagi dulu, mereka punya kemah, baju panas. Bahkan kalau hari ini mungkin tak pakai untuk baju panas ke apa. Pers kita, kulit-kulit lembu. Kemudian, wa manafi'. Dan macam-macam lagi manfaat yang kita dapat ambil daripadanya. Ada orang dia menternak lembu menyebabkan dia jadi jutawan. Kan? Ada budak tu, dulu keluar majalah 3 tu. Umur dia berapa je, baru 20 lebih. Jutawan sebab apa? Dia ada lembu yang banyak. Mahal. Apa tu? Oh, tu lembu apa tu? Ya. Lembu yang besar. Oh, lembu besar kancil tu. Bukan kereta kancil, bukan kereta kancil. Besar lagi. Ui. Umur 6 bulan dia jual 15,000. Oh, masya-Allah. Tu rezeki dia. Tu manfaat kat situ. Kita pula dapat juga menikmati wahyu, bukan waklu. Wahyu. Pergi kedai makan steak ke apa kan, makan sedap lah. Makan dia kata mencair di mulut . Makan daging dulu lihat sakit gigi, tapi sekarang makan daging dia mencair di mulut. Luar biasa. Jepunnya wa minha ta'kulun, sebagainya kamu makan. Kan nikmat tu. Dapat merasai nikmat makan. Walakum fiha jamal, bagi kamu padanya ada keindahan. Siapa yang bela ni dia nampak keindahan. Ketika dia melepaskan kambing-kambingnya, ketika dia mengajak kambing dia balik. Kambing paling nakal sekali kan. Itulah Allah ciptakan bagi kamu. Lagi, kalau tuan-tuan baca sampai 14 tu semua cerita tentang apa yang Allah hamparkan.
Kita ambil sikit lagi ayat 10. Ayat 11. Tengok kat situ tumbuh-tumbuhan pula. Ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab. Wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dialah yang menumbuhkan bagi kamu dengannya tanaman. Waz-zaitun, buah zaitun, wan-nakhil, kurma, wal-a'nab, anggur, wa min kulli thamarat. Dan daripada pelbagai buah-buahan. Kita suka makan buah apa, tuan-tuan? Buah durian. Nak makan buah durian tu bukan tiba-tiba jadi. Dia perlukan apa buah durian tu? Dia perlukan matahari. Maksudnya nak jadi makan buah durian yang sedap tu, kalau tak ada matahari jadi apa? Kalau matahari tu rosak nak kena servis jadi apa? Mana pernah servis matahari? Air yang secukupnya Allah turunkan hujan di Malaysia ni. Cuba tanam dekat padang pasir, tak boleh. Dia boleh tanam yang lain, kurma Allah jadikan. So nak makan buah kurma ada tempat tanam dia. Nak makan strawberry, boleh tanam belakang rumah kita? Kena naik kamera. Tengok Allah cipta sistem yang sangat terbaik. Dengan menyebabkan kita dapat makan pelbagai jenis buah yang berbagai warna, pelbagai rasa. Menyebabkan kita rasa bahagia. Cuba kalau semua kena makan durian je. Memang orang Perak paling favourite durian. Tapi kalau durian je dalam dunia ni, apa dia rasa? Start saya tak makan durian. Tapi tempoyak saya makan. Ada orang macam tu, dia lain macam. Durian. Durian tu pula ada musangkingnya. Lepas tu ada apa lagi? Blackthorn. Durian IOI. Macam-macam jenis. Semua tu beza-beza. Ada kuning dia kuning emas. Ada kuning dia kuning cair. Ada dia masam pahit sikit. Semua terliur ni. InsyaAllah. Boleh sebut? Kenapa boleh sebut je? Doktor kata seolah boleh. Bulan 4 ni nah. Masa musim keluar. Ada? Belum Bukan. Itu silap. Itu orang Perlis dia cerita ni apa nama? Harum manis. Dia kata Ustaz, bulan 4 ni datang. Kata puasa. Tak apa, datang je lah dia kata. Bawa sekali ya. Okey, insya-Allah. Jadi Allah kata demikian. Bukan semata-mata makan, cuba fikir kan, nak makan buah durian kena dekat tanah macam kita ni. Nak makan strawberry dekat kawasan yang dia sejuk. Nak makan kurma dekat padang pasir, menyebabkan kita rasa pelbagai jenis makanan. Dekat Malaysia ni makanan apa yang tak ada? Nabi Ibrahim doa keberkatan kat Mekah. Nabi Ibrahim doakan keberkatan kat Mekah. Durian ada kat Mekah tak? Tak ada, tapi ada jual kat Mekah sana. Ada. Keberkatan doa Ibrahim. Kita Allah bagi juga. Kurma ada dekat ni, kat Malaysia. Masya Allah. Itu semua nikmat. Dah boleh tanam dah kan. Zaitun apa ni, buah tin banyak orang tanam kan. Masya Allah. Taiping banyak buat ni kan. Alhamdulillah. So nikmat Allah bagi. Dapat rezeki, orang jual, orang beli. Tu belum kira sambil-sambil tanam pokok, letak satu batang, separuh batang bubuh je dekat atas lantai. Nanti cukup bulan, kutip madu dia. Dia mandai lah dia nak makan apa bunga-bunga tu semua yang dia tanam tu kan. Madu apa sekarang orangnya kelulut. Boleh siap tanam pula. Ternak macam tu je. Letak je dekat kebun-kebun. Berapa sebotol? Alhamdulillah rezeki untuk dia. Ada yang jual kelulut? Masya Allah. Tengok macam mana. Orang yang tak bela pun tak apa, tapi dia import dari Yaman. Berapa sekilo yang tu pula? Lagi mahal. Kaya raya dia dapat. So, semua siapa yang bagi? Allah. Macam mana lebah tu boleh keluar madu pula? Tengok kejadian lebah tu macam mana. Siapa yang boleh olah cipta macam tu mana boleh? Allah kata cuba kita buat lalat. Tak mampu nak buat. Lepas tu ayat yang ke-14 pula dekat dasar laut.
Kita skip ayat ni. Tuan-tuan boleh baca semua daripada ayat surah An-Nahl ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Baik, lihat yang ni pula apa terjemahan dia. Sesungguhnya dan dialah yang telah menundukkan laut. Apa maksud menundukkan laut? Kita pun tahu kuantiti ataupun apa pembahagian laut dengan darat ni, berapa persen laut ataupun air? 2/3. Maksudnya lah kalau laut itu dengan sengajanya jadi macam tsunami setiap hari, habis dah. Jadi Allah tundukkan. Jadi Allah suruh laut tu tunduk. Dalam keadaan yang kita rasa aman duduk. Tak ada berlaku tsunami hari-hari. Kadang boleh je berlaku tepi pantai tu. Ombak datang dengan kuat, tapi tak berlaku. Sebab apa? Jawapannya sebab Allah tundukkan. Kenapa Allah tundukkan? Ala lahul khalqu wal amru. Bukankah Allah yang mencipta dan memerintah? Jadi antara bentuk perintah Allah kepada laut apa dia? Tunduk supaya jangan hancurkan bumi ini. Boleh tak dihancurkan bumi? Kita baca tentang hari kiamat, nanti pada hari kiamat, laut jadi apa? Jadi api. Dia meluap, panas. Tapi tak berlaku kan sekarang? Sebab apa tak berlaku? Sebab Allah tundukkan. Disebabkan Allah tundukkan, kita dapat belayar pula tu di atasnya. Betul Allah kata apa dia? Litakulu minhu lahman tariyya. Supaya kamu dapat makan daripadanya lahman tariyan. Daging yang lembut, tariyan tu segar. Kan?